Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 3. Nama saya Muhammad Adi bin Ramli, nombor metrik 03 DET 20F2042. Tajuk pembentangan kami, fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Pengenalan. Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez atau terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik serta menghubungkan 3 dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, India, Indonesia dan China. Selat Melaka sangat penting kepada kestabilan ekonomi dunia, khususnya kepada negara Amerika Syarikat, Jepun, China dan lain-lain negara di Asia Tenggara. Hampir 1/5 perdagangan dunia terpaksa melalui Selat Melaka pada 2003, 11 juta barel barangan melalui setiap hari. Selat Melaka menjadi nadi pembangunan bagi negara Pulau Singapura yang terletak di Selat Johor. Malaysia Singapura mengambil kesempatan dari kedudukannya itu untuk menjadi pelabuhan interport terpenting di dunia. Selat Melaka berperanan sebagai penyebar barangan dari 2 wilayah tersebut ke gugusan Kepulauan Asia Tenggara. Selat Melaka merupakan sebagai tempat yang amat selat kepada para pedagang untuk berhentikan dan menanti perubahan tiupan angin ke timur dan ke barat. Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Apakah itu Selat Melaka? Selat Melaka adalah selat yang terletak di antara Pulau Sumatera di bahagian barat Indonesia dan semenanjung Selat Malaysia dan Thailand. Selat Melaka memiliki panjang 500 dan berbentuk corong dengan lebar hanya 40 di selatan yang melebar ke utara menjadi sekitar 155. Selat Melaka mula berkembang pesat sebagai jalan navigasi sejak akhir abad ke-15 ketika Empayar Sriwijaya ditubuhkan. Peranan Selat Melaka yang paling menonjol adalah sebagai tempat pertumbuhan pelbagai perdagangan dari Pasir, Arabia, India, China dan sekitarnya. Selat Melaka adalah salah satu laluan perkapalan terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez atau terusan Panama. Kehadiran Selat Melaka sebagai salah satu laluan perdagangan terpenting di dunia tidak dapat dipisahkan dari pelbagai kepentingan. Selat Melaka adalah choke point minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Seterusnya, Sami. Nama saya Muhammad Syamil bin Kifli, nombor metrik 03 DET 20F2051. Okey, hari ini saya membentangkan faktor-faktor kegemilangan Selat Melaka. 1. Pentadbiran yang sistematik dengan mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan terdiri daripada pembesar berempat, pembesar ber-8, pembesar 16 dan pembesar 32. Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa disebabkan kedudukan geografi yang strategik, iaitu terletak di pertengahan laut perdagangan antara timur dan barat. Jawatan Shah Bandar diwujudkan untuk menguruskan hal-hal pelabuhan dan melecehkan urusan perdagangan. Peranan Laksamana dan orang laut untuk menjaga keselamatan perdagangan dan keamanan di Selat Melaka. Keberkesanan Undang-Undang Laut, Melaka memberikan keyakinan kepada para pedagang untuk berdagang di Melaka. Pelbagai kemudahan disediakan seperti gudang, tempat tinggal, memiliki kapal, kemudahan bekalan makanan dan minuman telah menarik ramai pedagang ke Melaka. Memperkenalkan sistem cukai berkeutamaan atau cukai mengikut tempat. Penggunaan sistem mata wang membolehkan urusan perdagangan berjalan lancar. Melaka menjadi pelabuhan entrepot. Dan yang terakhir, bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan utama di pelabuhan. Antara fungsi Melaka sebagai pusat peradaban etika ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Lingua franca atau bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara dan digunakan dengan meluas oleh pedagang di perairan Melaka. Melaka menjadikan hubungan perdagangan dengan China. Okey, barang-barang yang dipasarkan di Melaka seperti tembikai, wangi-wangian, permata. Dan barang utama yang dibawa balik ke China adalah ratus, gahru dan lada. Sekian dari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maksududin Mat Syukri. Nombor metrik saya 03 DET 20F2056. Okey, saya sambung balik apa yang Syahmi huraikan. Saya nombor 2, hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. 1. Interport merupakan terpenting bagi Melaka. Di India dinamakan Kambayat. Okey. Nombor 2,
para pedagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan untuk sampai ke Melaka dari Laut Merah. 2. Semasa angin monsun, Kembayan menyediakan senjata, kain bulu, kain syalat, kismis, barang tembaga. Okey, pedagang dari Cairo, Aden, Hormuz selain yang datang dari kawasan timur Mediterranean dan pesisiran timur Afrika berkumpul puak-puak membentuk syarikat sebelum berlayar ke Melaka. Okey, nombor 2 Roman, para pedagang dari pelabuhan. Mereka memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, Hormuz, Aden dan Jeddah. Mereka membeli berbagai-bagai jenis rempah jagung dan emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka. Pergu juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Mereka terkenal dari sudut pembinaan kapal. Mereka akan menjual anak-anak kapal kepada saudagar-saudagar di Melaka untuk menjalinkan hubungan dagangan ataupun tukaran barang dengan saudagar dari Melaka. Okey, sistem mata wang. Pada peringkat awal, penggunaan logam emas, perak dijadikan sebagai wang dagangan, manakala kulit siput kori digunakan untuk perniagaan kecil-kecilan sahaja. Duit pertama yang ada ialah duit tembaga. Pada awal penubuhan Melaka, mata wang mula-mula ditempa ialah daripada ketulan timah padu yang mempunyai 2 jenis nilai. Seterusnya, wang shilling dikatakan berasal daripada kerajaan Pasai. Okey, seterusnya saya sambung filosofi untuk nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safiuddin bin Muhammad Noor. Nombor metrik 03 DET 20F 2047. Okey, saya akan membentangkan tentang hubungan baik dengan China elak diancam siang. Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang membimbangkan atas sebab ekonomi mereka tetap menjalinkan hubungan yang baik dan aspek perdagangan. 3. Siam menjadi pembekal utama bahan seperti beras, gula, berbagai-bagai jenis rempah dan kayu-kayuan. Hubungan antara bangsa amat diawasi oleh Melaka. Barangan yang dibawa dari Jepun, kain, sutera, tembikar, pedang, habuk, emas, perak, kipas, kertas. Di Melaka, bahan ini ditukar dengan rempah, arak, kain yang didapati dari Benggala. Mengenal pasti kesan-kesan interaksi perdagangan dan politik yang berlaku di Selat Melaka kepada kepelbagaian etika dan peradaban. Kesan hubungan perdagangan dan politik yang memberi kesan kepada peradaban Melayu. Hubungan diplomatik yang terjalin antara kedua-dua buah kerajaan merupakan hasil persetujuan bersama untuk mencari kata sepakat bagi mengukuhkan pertahan dalam pemerintah dan pentadbiran sesebuah kerajaan. Pemerintah kerajaan sama ada kerajaan baru ditubuhkan maupun kerajaan yang merasakan terancam akan menawarkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di kawasan persekitaran yang baik, kuat dan mantap untuk mempertahankannya. Hubungan diplomatik kerajaan-kerajaan tersebut akan memperoleh kebaikan yang banyak dari pelbagai sudut dan ini akan memfokuskan implikasi hubungan diplomatik. Sistem pentadbiran. Sesebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa. Sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap di samping kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dan Asia Barat. Pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan utama penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Sistem perundangan. Kebanyakan nasionalisme, kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk tanah Melayu mula mendapat pendidikan sama ada dari Timur Tengah atau pendidikan tempatan. Golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme. Sistem agama dan kepercayaan. Intelektualisme orang Melayu dengan adanya kitab, tasawuf,
dan falsafah yang membentuk ke arah budaya dan corak Islam. Kepakaran menyebar agama yang memahami dia dan mengenali tata budaya masyarakat Melayu dan menjadikan agama Islam diterima dengan aman dan membolehkan Islam berkembang dengan keadaan harmoni. Islam berlandaskan pada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang wajib diketahui oleh tuntutannya. Budaya dan adat-adat. Kebanyakan orang Melayu mengamalkan budaya Hindu dan Buddha. Merupakan perubahan budaya berteraskan Islam dan agama ini boleh menerima budaya lain, tidak bersalah atau bertentangan dengan prinsipnya. Adat yang merangkumi setiap benda atau unsur di dunia yang wujud dalam keadaan semula jadi dan tertakluk kepada fitrah atau hukum semula jadi. Adat yang dikenali sebagai hukum adat iaitu peraturan hidup dan yang diwujudkan oleh nenek moyang orang Melayu dahulu untuk memastikan mendapat keharmonian dalam hidup bermasyarakat. Mengenai pasti interaksi peradaban Melayu dan peradaban dunia yang pernah terjalin dengan kerajaan Melayu. Catatan sejarah telah membuktikan bahawa dalam beberapa abad yang lalu masyarakat dan budaya Melayu telah mengalami perubahan kesan daripada pertumbangan dan kemasukan pengaruh asing, khususnya pengembangan bahasa Melayu seperti juga wilayah lain di dunia. Fenomena yang disebut sebagai imperialisme budaya ini turut berlaku di alam Melayu yang terkenal sebagai kawasan strategik antara timur dan barat, pusat perdagangan entrepot dan aktiviti keagamaan. Hasil positif daripada pertumbangan ini memperlihatkan kecenderungan dalam memperkayakan bahasa dan kebudayaan. Bahasa berkait rapat dengan kebudayaan kerana bahasa ialah unsur budaya. Oleh sebab itu, hipotesis Sapir daripada nama Edward Sapir dan Benjamin Lee Ward menyatakan struktur bahasa yang dituntut memberikan kesan kepada bagaimana kita membuat tanggapan tentang dunia di sekeliling kita. Jelasnya, tanggapan atau fikiran serta tindakan seseorang bergantung pada struktur kosakata bahasanya, iaitu alat yang digunakannya untuk berfikir dan menanggapi sesuatu. Rumusan. Selat Melaka menjadi punca, Melaka menjadi pusat perkembangan dakwah dan etika. Melaka merupakan pelabuhan antara bangsa yang menjadi pusat pengumpulan para pendagang dari seluruh dunia. Wujud hubungan perdagangan di antara sebagai negara dengan seluruh dunia. Pertuturan bahasa sebanyak 80 bahasa dipertuturkan di Melaka. Sekian saja daripada kami Pulau 3. Terima kasih.